Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajak bin Azman dan nombor metrik saya 18DUP 17F1026. Hari ini saya akan membuat sebuah pembentangan yang bertajuk Laporan Akhir Latihan Industri, dan saya menjalankan latihan industri di Melaka Wonderland Theme Park di Ayer Keroh, Melaka. Untuk pengenalan, objektif latihan industri adalah untuk memberikan pelajar pengalaman sebenar dalam bidang pekerjaan ataupun dalam bidang yang dipelajarinya di politeknik. Yang kedua ialah dapat memberi peluang kepada pelajar meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang yang dipelajarinya. Yang ketiga adalah untuk melatih pelajar berkomunikasi secara berkesan di semua peringkat di tempat kerja. Dan yang keempat, dapat membantu pelajar mengamalkan peraturan-peraturan keselamatan dan disiplin di tempat kerja. Dan yang kelima, dapat melatih pelajar memikul amanah dan tanggungjawab yang berat dalam apa jua tugasan yang diberikan kepada pelajar. Seterusnya adalah kepentingan latihan industri. Kepentingan latihan industri ini adalah untuk mengukuhkan keyakinan pelajar dalam bidang pekerjaan kerana sudah didedahkan dengan perkara tersebut sewaktu latihan industri. Yang kedua, dapat mengenal pasti struktur organisasi industri tempat latihan dan mengenal peranan jawatan tertentu di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, para pelajar akan menyedari tanggungjawab dan peranan sebagai seorang pekerja dengan lebih mendalam. Dan yang keempat, para pelajar dapat mengenal pasti kelemahan dan kekurangan diri sendiri dari segi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Untuk latar belakang syarikat, Taman Tema Melaka Wonderland terletak di Melaka, di Ayer Keroh, Melaka, dan merupakan salah satu destinasi di Malaysia yang paling popular dan merupakan antara 10 yang terbaik untuk kategori taman tema di Malaysia. Taman tema ini mula beroperasi pada 5 Mei 2010. Taman tema ini dirasmikan oleh Menteri Besar Melaka ketika itu, iaitu Mat Ali Rustam. Taman tema air ini mempunyai 16 tarikan utama, iaitu Tornado Chaser, Kamikaze Racer, One Big Wave Pool, Adventure Island dan banyak lagi. Selain itu, keseluruhan kawasan ini meliputi keluasan 23 hektar dan dikelilingi kehijauan semula jadi. Yang menariknya, Melaka Wonderland ini merupakan taman tema air yang pertama di Malaysia yang memperolehi sijil JAKIM, sijil halal JAKIM. Oleh itu, Melaka Wonderland telah dianugerahkan oleh Malaysia Tourism Award Council Gold Award First Theme Park with Halal Certificate kategori 2019. Okey, untuk carta organisasi, Ketua Pegawai Eksekutif di Melaka Wonderland adalah Xiao Cheng Sui, dan untuk Eksekutif Markom adalah Ahmad Azri. Dan pengurus kewangan di Melaka Wonderland adalah Lee Lei Hun, Sumber Manusia Syafiqah Fasha, Penyelia Rekreasi Faizal, iaitu sebagai penyelia saya, dan Ketua Juruwang Kanan Pai Hok Hin, penyelia penyelenggaraan Omar, dan penyelia FMB Ugab Hafiz. Skop pekerjaan. Okey, skop pekerjaan bagi saya adalah untuk menjaga kawasan tasik di Melaka Wonderland. Saya ditugaskan untuk membersihkan paddleboat. Paddleboat merupakan salah satu aktiviti di tasik yang amat digemari oleh pelanggan. Saya ditugaskan untuk mencuci paddleboat di setiap pagi sebelum bermulanya operasi di Melaka Wonderland. Yang kedua adalah saya ditugaskan untuk menarik rumpai. Terdapat dua kaedah untuk menarik rumpai, iaitu menarik rumpai menggunakan pengaut dan menarik rumpai menggunakan tangan. Untuk menarik rumpai menggunakan pengaut, kita
pelajar haruslah menggunakan batang pengaut yang disediakan di tempat latihan. Pelajar akan mencari lubuk-lubuk rumpai di tepi kawasan tasik, dan pelajar akan menggunakan pengaut untuk menarik rumpai-rumpai tersebut dan kumpulkannya di suatu tempat. Manakala untuk kaedah menarik rumpai menggunakan tangan, pelajar akan menaiki pelampung sebanyak 2 orang dan akan pergi ke tengah-tengah tasik yang mempunyai rumpai yang terapung, dan pelajar akan menariknya menggunakan tangan dan akan disimpan di dalam pelampung. Selepas itu akan dibawa ke darat dan akan dibuang di satu tempat. Okey, menarik rumpai ini adalah untuk menjaga kebersihan kawasan tasik, kerana rumpai kelihatan agak bersepah di kawasan tasik kerana tidak dikawal dengan baik. Okay, selain itu adalah saya ditugaskan untuk mengawal keselamatan pelanggan. Di sini saya akan memberi taklimat kepada pelanggan sebelum mereka memulakan aktiviti tasik. Seperti saya akan mengajar mereka untuk memakai life jacket ataupun jaket keselamatan dengan betul, dan saya akan mengawal aktiviti mereka sepanjang mereka berada di atas air. Di sini juga saya akan menceritakan peraturan-peraturan tasik kepada mereka. Selain itu, saya juga akan mengecat papan gelongsor. Okey, saya ditugaskan untuk mengecat papan gelongsor kerana papan gelongsor di Melaka Wonderland kebanyakannya ada yang telah lusuh, dan mengecat papan gelongsor ni adalah untuk mencantikkan balik papan gelongsor tersebut dan dapat menarik dapat membuatkan Melaka Wonderland ini kelihatan lebih cantik. Selain itu, saya juga akan mencuci kandang arnab dan memberi makan arnab sebelum pulang. Okey, di sini setiap petang saya akan melepaskan arnab. Terdapat lebih 30 ekor arnab di dalam satu kandang. Saya akan melepaskan arnab tersebut pada pukul 6, dan saya akan menghalau mereka masuk ke dalam kandang pada pukul 7. Sewaktu saya menghalau mereka, saya akan membersihkan kandang arnab tersebut dengan menyapu segala najis arnab tersebut, dan saya juga akan menarik keluar rumput kapet yang terdapat di dalam kandang arnab tersebut. Rumput kapet itu akan dijemur di luar kandang sehingga esok pagi. Selain itu, saya juga sebelum saya pulang, saya akan mengisi air ubat yang telah disediakan, dan saya juga akan memberi makanan kepada anak tersebut. Untuk pengalaman saya, antara pengalaman yang saya perolehi adalah saya dapat merasai suasana sebenar pekerjaan dalam bidang pelancongan. Seperti saya dapat merasai suasana bertemu dengan para pelanggan, beramah mesra dengan pelanggan dan lain-lain. Selain itu, saya juga belajar cara untuk menguruskan atau melayankan ranah pelanggan. Ini kerana semasa di politeknik saya hanya didedahkan melalui teori sahaja. Kali ini di latihan industri, saya harus berhadapannya sendiri tanpa dibantu oleh mana-mana pekerja yang lain. Okey, yang ketiga, saya belajar cara untuk menjaga keselamatan pelanggan dan cara untuk menyelamatkan mangsa lemas. Di sini, sewaktu saya menjaga tasik, saya telah diajar oleh penyelia untuk berenang dengan cara yang betul, dan saya telah diajar untuk menyelamatkan mangsa yang lemas dengan cara yang betul.
Dan yang keempat, saya dapat belajar untuk mewujudkan komunikasi antara penyelia dan rakan sekerja yang lain. Dan yang kelima, saya dapat belajar cara yang betul untuk menguruskan anak. Di sini saya telah diajar cara yang betul untuk menguruskan anak seperti yang telah saya nyatakan tadi, seperti memberi makan anak, memberi minum anak dan lain-lain. Okey, seterusnya untuk SWOT, strength, kekuatan. Okey, kekuatan saya adalah saya dapat melakukan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab dan amanah. Di sini saya dapat melakukan tugas tanpa melakukan sebarang kesalahan yang kecil ataupun yang besar. Selain itu, saya dapat mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak firma, seperti saya datang awal ke kerja dan mematuhi peraturan dalam pemakaian. Selain itu, untuk weakness, kelemahan, saya kurang keyakinan diri ketika berhadapan dengan pelanggan. Kerana sebelum ini saya hanya didedahkan dalam teori di Politeknik, dan sebab tu latihan industri saya agak gementar ketika berhadapan dengan pelanggan. Selain itu, saya juga kurang ilmu kemahiran dalam situasi tertentu seperti menguruskan haiwan dan lain-lain. Okey, contoh untuk menguruskan haiwan, saya mempunyai kurang ilmu dalam menguruskan haiwan seperti anak, dan saya juga kurang kemahiran dalam proses menarik rumpai. Okey, untuk opportunity dan peluang, saya dapat menunjukkan kebolehan diri saya ketika menjalani latihan industri. Seperti saya dapat menunjukkan kebolehan saya dalam berenang, yang pastinya dapat memudahkan ataupun dapat menarik perhatian penyelia di situ. Selain itu, saya dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di Politeknik semasa menjalani latihan industri, seperti apa yang saya belajar di Politeknik. Saya dapat mengaplikasikan seperti memakai jaket keselamatan dengan betul. Di sini saya dapat memberi taklimat kepada para pelanggan cara untuk memakai life jacket dengan betul ataupun jaket keselamatan dengan betul, dan saya dapat mengajar mereka cara untuk mengayuh pelampung dengan cara yang betul. Dan seterusnya untuk threat, ancaman, di kawasan Melaka, Wonderland, Theme Park dan Resort tiada penggunaan kamera litar tertutup untuk mengawasi keadaan semasa. Di sini, ini merupakan kekurangan yang terdapat di Melaka, Wonderland, Theme Park dan Resort. Keadaan ini agak bahaya sekiranya berlaku apa-apa kemalangan tanpa direkod ataupun tanpa dilihat oleh para pekerja yang lain. Selain itu, kekurangan pekerja yang berpengalaman dalam memantau para pelatih. Okay, di sini ketika saya menjaga tasik, saya hanya menjaganya seorang tanpa diawasi oleh pekerja yang berpengalaman dalam bidang tersebut, dan sekiranya berlaku kemalangan, saya harus menanggungnya seorang diri. Okay, sebagai kesimpulan, saya memperolehi pelbagai ilmu pengetahuan serta pengalaman baru yang mengajar saya erti sebenar pekerjaan dalam bidang pelancongan. Di syarikat ini juga, saya dapat mengetahui kemampuan saya dalam bekerja dan mengenal pasti segala bentuk kelemahan saya, di samping menambah baikkan segala kekurangan saya. Semasa menjalani latihan di syarikat Melaka, Wonderland, Theme Park dan Resort, saya telah menerima pelbagai pengalaman dan ilmu pengetahuan yang baru yang tidak pernah saya belajar di sesi pembelajaran di Politeknik. Terdapat perubahan daripada sudut persekitaran pembelajaran dan pergaulan sesama rakan sekerja yang dapat membantu saya lebih berdedikasi dan bersikap rasional terhadap diri saya sendiri. Sekian, itu sahaja daripada saya, Ajak bin Azman. Terima kasih.